Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Antara istilah yang paling penting dalam daurah dan bagi kita yang bagi diri anda yang sebelum tak mengaji daurah, waktu kita mengaji daurah, ilmu yang paling penting anda dapat ialah istilah amrullah dan ahwal. Itu paling penting sekali. Paling hadiah. Beruntung rasa. Sebab dengan dua istilah ni banyak benda kita faham. Konteks kehidupan ni. Amrullah dengan ahwal. Amrullah adalah perintah-perintah Allah kepada hamba. Perintah-perintah Allah kepada hamba. Kadang-kadang berkaitan dengan Allah, kadang-kadang berkaitan dengan sesama manusia. Tapi dia tajuk amrullah, perintah-perintah Allah. Selagi ahwal atau hal. Hal ni keadaan. Maksud keadaan di sini ialah keadaan-keadaan yang Allah buat untuk uji hamba. Keadaan-keadaan yang Allah buat untuk uji hamba. Amrullah ni contoh solat, puasa, kan? Benda-benda yang Allah perintah. Dalam bentuk buatlah, janganlah buat. Itu kita perintah Allah, kan? Boleh jadi dalam bentuk wajib, boleh jadi dalam bentuk sunat, kan? Boleh jadi dalam bentuk harus, tapi perintah Allah. Selagi kadang-kadang yang Allah buat untuk uji hamba. Kadang-kadang yang Allah buat untuk uji hamba. Senang, sakit, susah, sihat, kaya, miskin, gelisah, takut, kan? Maka bila jumpa ayat-ayat yang bentuk lagu ni, kita kena beritahu supaya kita boleh nampak, oh lagu ni. Cuma kita kena buat gini ya. Setiap perintah Allah mesti ada, setiap perintah Allah ada keadaan yang Allah buat. Setiap keadaan ada perintah Allah. Gitu ya. Setiap perintah Allah ada keadaan. Setiap keadaan ada perintah Allah. Dua. Setiap perintah Allah ada keadaan. Setiap keadaan ada perintah Allah. Dua dah tak? Yang ketiga kita kena faham, perintah Allah itu adalah nilai sebenar. Keadaan bukan nilai. Perintah Allah itu adalah nilai sebenar yang patut kita capai, yang patut kita pulun, yang patut kita usaha, yang patut kita inginkan. Keadaan bukan nilai, tapi tak salah. Dia bukan nilai, tapi tak salah. Contoh. Senang, bukan nilai, tapi salah ke? Tak salah. Kaya, bukan nilai, tapi tak salah. Nak kaya, fitrah. Nak senang, fitrah. Nak sihat, fitrah. Siapa tak sakit? Salah nak sihat? Tak salah. Apatah lagi sebaliknya. Itu kedua. Yang ketiga yang kita kena faham, amrullah ni asal dia bersifat tetap. Sifat asal dia tetap. Ahwal sifat dia berubah-ubah. Berubah-ubah, kejap lagu ni, kejap lagu ni, kejap lagu ni, kejap lagu ni. Amrullah ni sifat dia tetap. Tapi ada kala dia boleh berubah kerana keadaan. Ada kala dia boleh berubah kerana satu keadaan, sebagai rukhsah bagi Allah, kemudahan bagi Allah. Contoh, kita dilarang, perintah Allah larang kita makan daging babi, makan anjing, kan? Tapi bila keadaan tu
Keadaan apa? Keadaan kelaparan. Kelaparan tu keadaan menyebabkan kalau tak makan mati. Contoh, risiko dia mati. Amrullah tak boleh makan, jadi berubah boleh makan. Itu pun sekadar. Dia ada hak-hak dia juga. Mana asal amrullah ni tak berubah, tapi boleh berubah. Contoh ayat ni. Solat ni amrullah. Kan? Solat ni amrullah. Solat ni dia ada ujian-ujian keadaan. Ujian-ujian keadaan yang bersifat lazim dan yang bersifat kadang-kadang. Bersifat lazim ni, subuh ni biasanya waktu solat subuh ni biasa waktu subuh lah. Waktu subuh ni ujian keadaan dia apa dia? Subuh ni nak bangun, tak? Ngantuk. Jadi perintah Allah solat subuh. Di sebalik perintah tu ada ujian keadaan, iaitu mengantuk. Contoh Zuhur, ada ujian keadaan dia. Waktu Zuhur, mana waktu Zuhur ni kadang-kadang dia ada kesibukan dia yang menyebabkan dia jadi macam terlalai pada solat Zuhur. Tak? Asar ada ujian keadaan dia, Maghrib ada ujian keadaan dia, Isyak ada ujian keadaan dia. Itu dari sudut waktu. Ada ujian keadaan dari sudut apa? Dari sudut waktu tu, waktu kena kejar musuh. Contoh, orang nak bunuh kita, kita ni nak sembahyang. Asal dia sembahyang boleh bergerak tak? Boleh berlari tak? Boleh jalan tak? Orang tahu apa ni jalan pula ni. Ngigau kan sembahyang. Tapi bila keadaan takut, daripada sembahyang ni tak boleh bergerak, jadi boleh bergerak. Kan? Asas sembahyang ni berdiri bagi orang yang mampu. Tapi bila kadang-kadang tak boleh berdiri, kita hanya ni sekadar boleh baring, nak bangun tak boleh. Tak ada kuasa nak berdiri, maka berubah keadaan. Yang tak boleh jadi boleh. Nampak tak? Lagi lepas ayat bawah ni nak cerita tentang ni juga, tentang keadaan amrullah juga. Apabila keadaan berubah, manusia kadang-kadang terlupa dengan amrullah. Keadaan tu kadang-kadang menyebabkan manusia lupa perintah Allah. Itu satu. Keadaan tu kadang-kadang menyebabkan seseorang itu lupa perintah Allah. Contoh, mana Nabi dalam perang Uhud, Nabi memerintahkan tetap di sini. Kita pergi umrah kan, tengok bukit kecil, satu bukit Uhud tu, satu bukit kecil yang kita boleh naik tu. Peristiwa apa? Peristiwa Manah tu. Mana Nabi perintah dah, apa keadaan pun duduk sini. Tapi diuji dengan ujian keadaan, tengok harta rampasan perang. Itu ujian keadaan. Mana dengan tengok harta rampasan perang ni, lupa Nabi perintah tetap di sini. Nampak tak? Contoh. Okey, ni fa'in. Maka jika keadaan berubah, keadaan tetap, kena tetap. Bila keadaan ni berubah dalam bentuk apa? Ujian keadaan apa? Takut. Wa in khiftum, kamu takut. Khafa. Takut banyak dalam bahasa Arab. Khafa takut. Khasyah takut. Fazi'ah takut. Cuba khafa, takut dalam konteks tidak mampu diri, rasa tak mampu untuk hadapi. Khasyah, takut kena. Fazi'ah, takut terkejut. Jadi tiga kalimah dalam Quran. Maka kamu takut dalam konteks apa? Takut sini. Kalimah khaf, takut kerana tahu diri tak mampu nak hadapi. Maka bolehlah solat berkeadaan rijalan. Asalnya rajilun. Rajilun ni seorang. Mana dia? Berjalan kaki. Bila ramai, rijalan. Atau rukbana, dalam keadaan berkenderaan.
Dalam konteks berkenderaan ni, dia ada dua situasi. Satu situasi pertama yang biasa berlaku ialah kita tak boleh nak berdiri langsung, tak boleh nak menghadap kiblat langsung. Maka hukum asal waktu kena menghadap kiblat, boleh kita pilih ikut mana kiblat pun, tak boleh. Keadaan tak memungkinkan kita menghadap kiblat, boleh cari kiblat, tak memungkinkan. Contoh, dalam kapal terbang yang tidak menyediakan tempat solat, semua yang ada tempat duduk je, kursi duduk je. Kalau berdiri tak mungkin berdiri kan. Tapi ada lah ni tak, kapal terbang Saudi tak, dia buat tempat sembahyang. Tu pun kita boleh menghadap kiblat peringkat pertama aja. Nanti kalau terbang tu pusing, kena ikut kapal terbang. Dah, mana dia ada sosial lain pula. Mana mula-mula je kita waktu dah kata dah kita dia mampu menghadap kiblat, kita menghadap kiblat pada takbiratul ihram. Lepas tu sekali kata bang tak gimana macam hukum dalam kapal, dalam kapal, dalam laut. Faida amintum, bila keadaan berubah, hukumnya dia berubah. Balik asal. Balik asal pun, kalau kita tak mengaji, tak tahu juga. Betul tak? Balik asal pun, kalau tak mengaji, tak tahu juga. Kalau tahu pun, tapi tak biasa. Boleh tak? Belagak lutut juga. Kan? Tahu dah, tapi tak biasa. Belagak lutut juga. Contoh. Orang jadi imam tak biasa. Belagak lutut juga. Tahu, tengok. Tak payah mana jadi imam ni. Tapi kalau tak biasa, belagak lutut juga. Kan? Ada cerita suami isteri lah. Suami ni tak boleh jadi imam. Isteri ni tahu suami tak boleh jadi imam. Bila suami terpaksa jadi imam, contoh ditolak jadi imam, suami belagak lutut, isteri pun belagak lutut juga. Bukan belagak lutut belakang. Kan? Hak suami bimbang nak tu bimbang. Hak isteri bimbang takut. Habis lupa tadi. Dua-dua bimbang. Gelisah dua-dua. Suami gelisah, isteri gelisah. Kama dia kata fazkurullah, tak? Sebut fazkurullah, ingatlah Allah. Tapi tak boleh terjemah makna ingat bahasa. Kat sini makna solat. Jadi solatlah kamu. Tapi kenapa dia tak sebut solat je? Ini ada cara bahasa apa tu? Balaghah, istilah Quran ya. Kenapa dia tak sebut solat je? Nak beritahu solat ni, dia punya makna solat tu, makna dia yang paling penting sekali ingat. Kalau ingat tak ada, kan? Ingat tak ada, solat ni pada luaran saja. Gambaran tak ada makna solat. Sebab solat ni luaran kena ada, dalaman kena ada. Luaran kena ada, dalaman kena ada. Luaran kita faham dah. Dalaman kita kadang-kadang kurang faham. Dia sudut rukun dengan wajib. Kan? Bila rukun? Waktu takbiratul ihram. Maknanya ingat Allah rukun waktu takbiratul ihram. Lepas tu jadi wajib. Takbiratul ihram ni ingat dalam konteks, kan, kita hati kita ni apa dia? Mana apa? Takbiratul ihram. Apa dia? Apa tu rukun niat? Ustaz tak arah tak yin. Kan. Maka ingatlah Allah, mana dia? Solatlah kama sebagaimana allamakum. Dia mengajar kamu.
Dia mengajar kamu. Allah mengajar kita melalui apa? Melalui Qurannya, melalui Nabi. Melalui Qurannya, melalui Nabi. Ma lam takunu ta'lamun. Apa yang tidak adalah kamu mengetahui. Mana kalau Allah tak ajar, kalau Nabi tak ajar, kamu takkan tahu. Dan orang-orang yang walladzina yutawaffawna, diwafatkan, disempurnakan ajalnya, mati, minkum, dari kamu. Wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan isteri mereka. Isteri-isteri. Sebab mereka jadi dia sebut laki pun ramai, perempuan pun ramai. Mereka meninggalkan isteri-isteri mereka. Wasiyatan, lafaz masdar, makna amrullah. Hendaklah mereka berwasiat. Perintah ni telah dimasuk dengan hukum wasiat, hukum warisan, hukum faraid. Cuma ada perkara-perkara yang dikekalkan. Ini kita bincang. Hendaklah, kita terjemah makna dulu. Hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, li azwajihim, mata'an, pemberian. Ini ada. Mata'an ni selain mana pemberian, mana apa? Biasa kita ngaji. Kesenangan, tak? Pemberian. Mana asal dia? Mana asal dia? Kain yang digunakan oleh orang perempuan untuk tahan darah haid. Mata'an ni. Apa kaitannya? Itu kehebatan istilah Arab ni. Mana istilah Allah guna ni? Orang Arab bila sebut mata'an ni, dia faham tu, kain tu. Bila Allah ambil kalimah itu, makna kesenangan, nak bagi faham senang, makna senang duniawi itu standard mana? Standard tu je. Banyak kalau kita mikir, kan? Maknanya kesenangan satu pertama, kita kena mikir ni, kena tadabbur. Makna kenapa Allah bila makna senang ambil kalimah ni untuk kesenangan duniawi. Nak ajar kita makna senang duniawi ni banding kesenangan ukhrawi. Okey, pertama, nak ajar kita kain yang dipakai wanita tu. Tanya orang perempuan, kain ni penting tak penting? Keperluan ke kehendak? Keperluan. Makna dia nak beritahu kita, dunia ni tak salah cari keperluan. Nampak tak? Dunia ni tak salah cari keperluan. Dunia ni tak salah cari keperluan. Cuma keperluan duniawi, konteks kain tu, kalau kita pakai, nak pakai pula tak? Selesai dah. Mana nak kata dunia ni pakai pertama je, kedua jatuh standard, kan? Apa lagi ketiga, keempat, kelima. Makna dunia ni standard pertama je, harga. Lepas tak ada dah, turun nilai. Lepas tu pakai kain ni, kan, kita pakai tu cemar tak? Cemar. Makna dunia ni kalau kita pakai lama, mencemarkan jiwa. Dia memberi kesan kepada jiwa seseorang, mengotorkan jiwa. Makna kalau duduk lama kita jadi cemar. Tak pula kalau kita tidak ada hubungan dengan wahyu Allah. Lagi apa lagi? Kita kena fikir banyak benda ni. Banyak benda, maklumat-maklumat yang kita tak tersangka kita dapat daripada maksud tu. Kalau mak kita ataupun isteri kita beli benda tu, lepas tu anak pun kat mulut, contohlah main benda tu, dia suka ke dia malu?
Dia malu, dia buh dalam almari. Jadi nak kata, kalau orang faham makna dunia ni, dia takkan bangga barang tu. Barang tu dia bukan salah. Kena beli, keperluan. Tapi dia takkan bangga benda tu. Dia takkan sombong. Sebab benda tu, keperluan. Bukan untuk disombongi. Untuk digunakan sebagai keperluan hidup. Makna kalau dia tahu hakikat dunia ni, tak patut dia malu. Tak patut dia sombong. Malah dia malu. Barang tak ada. Barang yang bukan nilai sebenar. Hak nilai sebenar tu ialah akhirat. Tidak. Dia bukan salah. Dia keperluan. Nampak tak? Banyak lagi kita dapat daripada tu. Seolah-olah hebat yang kita tengok Allah guna kalimah, Allah ambil kalimah ni untuk makna kesenangan ni, seolah-olah dengan makna tu kita boleh faham langsung makna dunia ni ke apa berbanding dengan akhirat. Jadi satu lagi yang terakhir sekali, takkan nilai lagu tu kita pulut sama masuk neraka. Itu paling penting sekali. Takkanlah nilai sekadar lagu tu kita pulun dia, kita usah untuk dapat dia sama masuk neraka. Tak pandai lah. Benda standard tu je. Tapi bukan salah. Kan? Dia keperluan. Keperluan semasa. Keperluan semasa. Tak? Keperluan semasa. Sampai tahap. Dah sampai tahap, tak perlu dah. Sampai break waktu tertentu tak ada dah. Tak pakai dah benda tu. Betul tak? Jadi dalam konteks dunia kita juga rasa masa tak ada dah. Satu lagi nak ajar kita tak ada. Kalau minta ke orang malu tak? Kita tak ada benda tu. Malu nak minta ke orang? Oh malu. Makna dunia pula begitu. Kalau boleh biar usaha sendiri, jangan minta ke orang. Mana kalau minta ke orang tak ada marah semua. Barang malu minta. Usahalah sendiri beli. Sekali-sekala tak apa kalau sok mau. Kan? Darurat ke darurat lain. Yang tu pun kau baik. Tapi kalau sok mau minta, bunyi kat kita tak? Di mana banyak pelajaran kat situ. Maulana sebut gitu ya. Dia kata dia terima mataan ni kain buruk yang digunakan oleh perempuan untuk tahan darah haid. Dia tak hurah banyak, dia rasa sikit. Tapi kita fikir banyak. Fikir apa hikmah. Dia tubik banyak, macam-macam. Tapi kalau kita tak fikir, kadang-kadang orang ni terlalu lurus sangat. Dia tanya, Ustaz, apa Ustaz cerita benda tu? Contohlah kita kena fikir. Ada hikmah. Bukan saja Allah nak pilih kalimah tu. Nak bagi kita faham. Tak perlu hurah banyak. Sebab dunia ni dengan kalimah tu kita faham selalu. Oh, dunia lagu ni, dunia punya. Nampak tak? Hebat. Dia pilih satu kalimah menyebabkan kita boleh faham selalu. Maksud kesenangan duniawi dia ke mana. Tak perlu hurah banyak. Tak perlu satu surat tak hurah. 2 muka surat tak hurah. Mana dengan kalimah tu kita boleh faham selalu. Tuhan ajar. Gini ya standard dunia. Sufi sikit ayat ni dah. Sufi sikit ayat ni dah. Bunyi tak ada. Tapi dia memang yalah, mana ada sudut dia bagi orang yang minat bahasa dia suka. Dia suka. Kalau pula kalimah ni digunakan dalam Al-Quran, maknanya dia suka. Suka apa? Makna tinggi ya nilai kalimah ni dipilih. Ana terserah tak tahulah orang lain. Waktu ana dengar kalimah ni, ana ingat selalu, ana teruja. Sehingga dia fikir, sehari dia fikir ayat ni. Apa kataan yang dia guna ni? Apa? Hebat. Bukan kalimah Allah nak pilih dan dia pilih kalimah tu memang tepat. Ilal hauli, sehingga setahun. Tanpa dikeluarkan dari rumahnya, tanpa dikeluarkan dari rumah suami. Kan? Ghair ikhraj, tanpa dikeluarkan daripada rumah suami. Makna kenapa ni? Berlaku tak? Berlaku. Bila berlaku? Biasanya bila biasanya suami isteri mati dulu. Suami mati kemudian kahwin lain. Kan? Masa kahwin lain ni dia ada anak dah, isteri pertama. Betul tak? Lepas tu bila mati suami ni, jadi anak-anak ni macam kan, ada lah berlaku benda lagu tu kan. Mana biasa lagu tu lah kan. Fa in kharajna,
Maka jika mereka keluar, mereka pilih sendiri nak keluar, fala junaha, maka tidak salah ke atas kamu tentang apa yang fima fa'alna, mereka lakukan, fi anfusihinna, pada diri mereka, dari yang ma'ruf. Ini ada berbahasa sikit. Dia kata wasiatan kepada isteri telah dimasuk dengan ayat warisan. Makna-makna telah, ayat tu ada lagi, tapi makna sudah masuk. Ayat dalam Quran lagi, tapi makna dia telah dimasuk oleh ayat warisan. Lepas tu menunggu selama setahun, dimasuk dengan ayat 234 sebelumnya, ayat 234 yang memerintahkan agar wanita yang ditinggalkan wafat suami menunggu selama 4 bulan 10 hari. Adapun nafkah yang berupa tempat tinggal, menurut mazhab kita Syafi'i, tidak dimasukkan. Jadi kenapa Allah hujungkan dengan kalimah wallahu azizun hakim? Sebab biasa tajuk ni berlaku penganiayaan, betul tak? Oleh kita, berlaku kezaliman. Jadi kalau zalim, ingat kalimah aziz. Allah tak hukum selalu. Allah bagi kesempatan kita mikir. Kalau dah buat, tarik semula, taubat. Kenapa Allah tak hukum? Allah hakim, bagi kesempatan kita, tapi kalau tak ada waktu taubat, tak ada perubahan, maka mati jumpa azab. Itu maksud bila Allah hujungkan kalimah azizun hakim. Biasa ayat-ayat sifat Allah ni, duduk hujung ni, dia ada kaitan dengan sebelum. Dia ada kaitan. Jadi kita kena mikir. Dan memang benar-benar memang sesuai kan, mana sesuai. Cuma kalau tanya, kita ada aja dah kelah lain ni. Nak tanya pula kelah ni. Di antara sifat-sifat Allah, banyak nama-nama Allah. Banyak tak? Dalam Quran banyak. Tapi mana yang paling penting? Yang kita kena ambil berat, yang kita kena tekan untuk menyerap rasa sifat pergantungan kita kepada Allah. Ingat tak? 2 sifat. Kita bagi contoh kepada orang yang berhajat kepada doktor untuk nak belah kes jantung, kan? Nak bagi ingat kita masa kalau kita ingat kita ni, kita ingat semua 2 sifat penting. Mana 2 sifat ni menyuburkan rasa pergantungan hati kepada Allah, iaitu bila kita nak bedah jantung, kita nak cari orang yang tahu, pakar ke orang yang tak tahu apa-apa? Pakar lah. Pakar bidang apa? Bidang yang berkaitan. Dia ni pakar gigi, pakar tulang, cuma tak pakar jantung je. Pakar belakang jantung je tak. Dia tahu nak bedah kita, nak buat keluar jantung kita. Nak bagi tak? Tak saya tak. Makna dalam konteks Allah Ta'ala sama juga. Kita untuk meminta bantuan ni, pergantungan ni, kita berhajat kepada orang yang tahu. Dalam konteks Allah kita maha mengetahui. Jadi maha mengetahui ni sifat penting untuk menyuburkan rasa ketuhanan dalam jiwa kita kepada Allah, rasa pergantungan hati. Yang kedua, kawan ni rezeki dah, kan? Setakat ni yang bedah jantungan dia, tak ada yang rekod mati. Kalau tanya orang yang pengalaman bedah jantung yang dia ada, dia beritahu Dr. Z contoh, Dr. M. Dr. Z ni setakat ni yang bedah dia mati belakang contoh. Setakat ni rekod hak bedah dia mati belakang. Tak ada lagu tu. Ni contoh ya. Hak ni ada hidup ada mati. Kita pilih mana?
Ha? Hampir mati sikit kan. Mati sikit dah. Mati belakang kasih. Lepas tu dia kata apa? Orang-orang yang, kalau orang kata lagu ni, mati juga. Kita kata baik ni ada ke peluang hidup. Itulah jawapan kepada soal, kalau ada orang mempersoalkan kita ni, kan? Ada mana kita mengaji tapi tak pandai-pandai, kan? Kawan ni tak ngaji langsung. Tanya kita, mu ngaji ke? Daurah ngaji. Lekat tak? Kan? Tengoklah kita ni kata tak lekat mana ngaji ni kata. Lepas tu dia kata apa? Baik tak mengaji dengan kita ni? Baik tak mengaji dengan kita ni? Betul tak betul? Tak betul sebab mengaji ni 50-50. Makna kita tak kata confirm 100% syurga. Makna bergantung pada kita pula. Kan? Adalah syarat lain pula. Makna sekurang-kurangnya harapan ke syurga tu ada 50-50. Tapi kalau tak ngaji langsung jahil confirm. Confirm belah kiri. Kalau mengaji walaupun kita pun tak tahu, cuma harapan tu Tuhan bagi, harapan tu kena ada kita. Itu jawapannya. Jadi konteks kedua, sifat Allah yang penting selain daripada Maha mengetahui ialah satu lagi dalam konteks doktor, dia ni bedah yang dia tak ada yang mati, tapi dia tak ada autoriti. Kan? Dia tak ada lesen contoh. Nak bagi tak jantung kita? Tak mati ke bedah ni? Risiko apa? Risiko lain. Risiko kalau jadi apa-apa nak tuntut tak boleh. Cara tak boleh. Salah kita. Betul tak? Salah kita, betul tak? Jadi kedua sifat Allah yang penting kalau konteks tu iaitu authority. Konteks Allah Taala qadirun. Kalau soalan itu baik pula, kita kena ada apa tu? Bayangan nak jawab lagu mana. Ingat doktor je. Dalam daurah dia beritahu, dia akan beritahu dua sifat paling penting. Penting belaka Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi dia kata yang untuk kita nak membiarkan rasa pergantungan dengan Allah ni dua sifat. Maha mengetahui, Maha berkuasa. Jadi orang syirik ni, orang yang terjebak orang syirik ni, dia akan ada perasaan dua sifat ni kepada yang dia puja. Kenapa meminta kat dia? Dia tahu masalah kita. Betul tak? Menunggu tu tahu masalah kita. Atau yang kedua, dia boleh selesai masalah kita. Nampak tak? Dia tahu masalah kita, dia boleh selesai masalah kita. Jadi sebab itulah dia puja. Jadi orang puja selain Allah ni, dia meletakkan sifat daripada benda tu, maka barulah syirik berlaku. Kalau tak ada dua sifat ni, dia takkan jumpa, dia takkan pergi. Betul tak? Dia takkan pergi puja penunggu, atau puja roh, atau puja semangat. Tak ada. Sebab dia faham semangat tu ada dua sifat ni. Sifat yang biasa berlaku syirik, iaitu tahu masalah dia, boleh selesai masalah dia. Atau dua tu je. Play out selalu kita. Jadi luar asbab yang ada sifat ni Allah saja. Kita kena ingat, luar asbab nama ada sifat tak ada. Luar asbab benda luar biasa. Dia ni tahu ke? Luar biasa. Sifat tak ada, nama ada. Luar asbab ni yang ada sifat tahu, sifat yang tahu, kan? Sifat-sifat yang Allah sebut asbab sebenar ni hanya kepada Allah saja. Luar asbab. Kan? Luar asbab Allah sifat nama ada, sifat ada. Allah adalah nama yang ada sifat. Selain pada Allah, luar asbab nama ada, sifat tak ada. Kita yang buh sifat tu. Lepas tu kita puja dia. Saja nak sembah ni. Contoh hantu. Hantu siapa nama? Kita buh. Lepas tu cekik orang siapa buh? Sifat cekik orang. Kita juga. Kan? Dia tu tahu kita. Dia tu boleh buat sesuatu kita buat sifat tu. Lepas tu kita takut. Kita yang bernama, kita yang bersifat tu kita takut. Contoh nak faham. Sebab luar asbab ni nama je ada, hantu nama je, sifat tak ada. Senang. Kalau kita faham lagu tu tak takut dah kita, betul tak? Maksudnya kita tak diajar lagu tu. Jadi
takut orang tak patut. Walil mutallaqati, dan bagi wanita-wanita yang diceraikan. Dalam kurungan, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah, pemberian. Sebagai apa? Penghibur. Sesuai dengan kemampuannya. Bil ma'ruf ni sesuai dengan kemampuan, sesuai makna dari sudut kesesuaian, dari sudut munasabah. Haqqan, sebagai kewajipan ke atas orang-orang yang takut ke Tuhan. Bertakwa. Sebagai kewajipan ke atas orang-orang yang takut ke Tuhan, bertakwa. Kenapa dia kalimah takwa yang mesti ada soal lagi? Takut campur jaga. Dia kena soal sama ni. Sebab kadang-kadang kita benda sifat takwa, tapi kadang bila kita tak tanya lagu tu, dia jadi kadang-kadang tak ingat, betul tak? Yang biasa. Benda ni kena duduk otak ni. Tu biar soalan, jawab soalan tu. Jadi, kenapa dia sebab penting? Yang perlu ada bagi kita dengan Allah. Apa dia? Maha mengetahui, Maha berkuasa. Tapi kalau sebelum kita beritahu tadi, gagal juga tak? Kita tak tahu. Bila Maulana sebut, ada ingat dia sebut kat Masjid Kampung Huda. Kita tak pegang selalu. Sebab tak pernah dengar. Bukan kata kalau kata apa sebab penting bagi Allah, kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul tak? Ar-Rahman Ar-Rahim. Persepsi kita hak tu. Yang penting belaka. Tapi yang paling penting untuk kita sebagai hamba ni, jadi rasa kepada dia tu lebih. Maha mengetahui, Maha berkuasa. Kadzalika demikianlah yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya. Mana Allah turun ayat, Allah jelaskan ayat-ayatnya. Jelas disebut lafaz ke makna? Makna. Sebab apa? La'allakum, agar kamu taqilun, memahami. Jadi kita dituntut untuk faham. Sebab kalau tak faham, tak boleh buat. Kalau tak boleh buat salah. Kalau buat salah, nanya kita pula masuk neraka kita. Sebab salah ni kita, tak usah ngaji. Tak. Asal kalimah aqala ni makna apa? Ingat tak? Nak ulang tu soalan. Aqala mana apa asal? Ikat. Biasa kita kan orang Kelantan Hai, Ustaz kacik pasal gapo tu? Perak ke, Terengganu ke, Kedah ke, bunyi macam-macam. Tak boleh nak igat kita. Igat. Ya, Kelantan. Igat. I'taqala al-mujrim. Penjenayah itu telah ditangkap kan. I'taqala al-mujrim. I'taqala ni merujuk pada pencuri yang telah ditangkap. I'taqala. Aqala asal. Alam tara, apakah tidak? Ini satu cerita. Makna Allah merintahkan kalau berlaku penindasan oleh orang yang zalim dalam negara, mana kita kena berjuang. Berjuang ni amr Allah. Tapi manusia bila keadaan kadang-kadang lupa perintah Allah, lari, takut mati. Alasan lari takut mati kan? Seolah-olah mati tu duduk kat dia, padahal mati tu duduk kat Allah. Mana lupa perintah Allah, lupa Allah tu berkuasa. Manusia ni ujian keadaan macam mana dia lupa yang berkuasa tu Allah Ta'ala. Biasa berlaku, kita begitu juga. Fitrah manusia, lemah di jiwa manusia. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang kharaju, mereka keluar min diarihim, dari kampung halaman mereka, rumah mereka. Wahum ulufun, mereka ni jumlahnya beribu-ribu. Dalam keadaan mereka ni jumlahnya beribu-ribu. Sebab apa keluar? Takut mati.
takut mati. Jadi dia duk ingat kuasa mati tu duk kat orang yang nak bunuh dia. Padahal kuasa mati kata duk kat Allah. Nampak tak? Allah menyedarkan mereka dengan berkata kepada mereka dalam bentuk takwini. Bukan tasyri, takwini. Faqala lahum Allah berkata kepada mereka bentuk takwini, matilah kamu. Lalu mati sungguh. Jadi sebab itu kita segala kejadian ni adalah kehendak Allah dalam bentuk kun, kan? Sihatlah kamu, sihat kita. Sakitlah kamu, sakit kita. Mengantuklah kamu, mengantuk kita. Kan? Segarlah kamu, segar kita. Fahamlah kamu, faham kita. Kejadian. Semua kemudian Allah menghidupkan semula. Ahyahum Allah menghidupkan semula. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu ladu fadlin ala nas, benar-benar mempunyai kurniaan yang besar terhadap manusia. Walakin akan tetapi aksaran nas, majoriti manusia, kebanyakan manusia ini tidak bersyukur. Benar berlaku. Cerita ni kita berlaku sungguh. Mana Allah beritahu dalam konteks kita nak menunda perintah Allah ni, kita nak semayat, kita nak menunda perintah rukun Islam, rukun iman ni, adakah semua manusia selain daripada kita ni suka? Kan? Kita faham sendiri. Kadang-kadang tak suka tapi diam saja. Kadang-kadang tak suka, menzahirkan tak suka. Kadang-kadang tak suka dalam bentuk menzalimi pula. Tak bagi semayang. Tidak. Sebab itulah kita bila kita baca lagu tu, kalau kita ni tidak jihad, tidak infak, menyebabkan kita akan ditindas dalam konteks agama. Tak boleh nak buat apa Allah suruh. Sebab itulah sayap kanan dengan sayap kiri kena ada sama, iaitu jihad dan infak. Mana semua umat Islam ni kena buat kerja. Jihad apa jihad? Dia ada mukadimah, ada kemuncak. Mukadimah ni mulut bercakap. Kemuncak je pedang. Kan? Lepas tu infak. Jihad saja tak boleh. Takkan apa tu? Tak seimbang jadi. Mana jihad dia berhajat kepada satu lagi, infak. Sebab bukan semua orang yang berjuang ni ada duit. Tak. Wa qatilu fi sabilillah. Sebab qatilu ni mana? Jihad kemuncak, iaitu pedang. Maka sebab itulah Allah kata, Allah sebut jumlah takliliyah kepada hak sebelum. Mana kes ni lah aku suruh mu jihad. Kalau tidak mu lagu ni semua. Kan? Wa qatilu fi sabilillah. Berperanglah kamu pada jalan Allah. Wa'lamu, ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha mendengar, Maha mengetahui. Maknanya dalam jihad ni kena ada juga unsur doa. Kita tahu juga bahawa Allah ni sedang mengetahui keadaan kita, dia akan bantu kita. Sebab kita ni, sebab jihad ni li ghairi. Jihad ni masalah mana untuk orang lain. Dia biasa dengan mujahadah jihad. Mujahadah li nafsih. Jihad li ghairi. Lepas tu jihad ni dia ada satu lagi, guru dia. Sayap kiri. Sayap kanan jihad. Jihad ada mukadimah, lisan, dia ada kemuncak, pedang. Satu lagi apa dia? Infak. Infak belah kiri. Siapakah orang yang man dzalladzi yuqridullah, sanggup memberi pinjam kepada Allah. Ini lafaz-lafaz Allah tak, bukan Allah Ta'ala miskin, kan? Jangan salah faham. Dia lafaz seolah macam lafaz balaghah. Ibarat macam nak ibarat macam lafaz nak mujuk hati hamba. Kan? Dengan pinjaman yang baik. Ini istilah qardul hasan. Kan? Qardul hasan mana istilah tak? Pinjaman istilah di dalam dia. Pinjaman yang baik. Qardan
hasanah, pinjaman yang baik. Jadi baik ni mana menepati apa? Menepati kehendak yang Allah nak. Fani fasawbiyah. Atas sebab infak itu yudha'ifahu. Allah akan menggandakan dia. Menggandakan harta dia di dunia dan di akhirat. Adhafan katsirah. Gandaan yang banyak. Gandaan yang banyak. Tahu pula atas masuk tauhid. Lagi banyak. Infak dia ada atas masuk. Infak banyak kontak suami isteri. Kontak isteri dengan anak, infak wajib. Kontak zakat wajib. Kontak sedekah, kan, satu kontak. Hak tiga-tiga ada pahala. Infak fi sabilillah, tajuk lain. Untuk kontak akhirat, besar lagi. Kadang-kadang orang anggap serupa, dia beza tu. Wallahu yaqbidu. Allah menggenggam, mana menahan. Tahan apa? Tahan. Apa tak boleh? Rezeki, kan? Satu Allah tahan, satu Allah lepaskan. Mana membentang, mana Allah menyempitkan. Masuk menahan di sini, dia kata menyempitkan. Satu dia kata waya basutu, mana membentangkan, mana meluas, melapangkan rezeki. Yaqbidu dengan ya basutu ni mana konteks rezeki. Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa minas salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Cuma kita nak tanya tentang cuti, bincang sikit. Cuti raya haji ni. Makna kita akan balik kampung pada 30 hari Khamis tak? Kita lah, saya sendiri. Bukan ajak pelakon. Cuma kita galakkanlah sebab 10 Zulhijjah dengan hari mulia kita tak kesempatan nak dapat payah ni. Biasa kalau 10 malam akhir Ramadan ni kita waktu tu kita nak pula cara tu tak. Sekarang ni 10 awal Zulhijjah ni mana kalau tak keberatan lah kita habislah kita sampai hari Rabu boleh. Kami cuti Boleh ke? Tak boleh? Mana kita tak pasal ni. Hak boleh mari kita tak apa. Ada 2 orang kita ngajar. Yang penting ada rakaman. Orang tak tahu. Dalam YouTube tak tahu ramai tak ramai murid. Dengar suara jawab sudah ada. 2 orang tak apa, yang penting rakam. Yang tak mari boleh tengok YouTube. Lagi balik sini pula. Kenduri banyak tak? Rasa-rasa bila nak buka? Munasabah. Jadi kita start Khamis lah Ustaz. Khamis lah. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Sekolah buka hari Selasa. Hari Selasa. Sekolah hari lah kita cadang kita lah. Kita ikut sekolah. Sekolah apa tu, sekolah budak-budak buka hari Selasa, sekolah orang tua buka hari Selasa. Boleh. Ya. Selasa. Jumaat cuti dah. Ahad, Isnin, Selasa. Dia hantar anak sekolah, faham dah? Kita sekolah.